Bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. Walaula fadlullah alaika wa rahmatuh, dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad, lahammat ta'ifatum minhum an yudilluk, nescaya berhasillah cita-cita segolongan daripada mereka yang bertujuan nak menyesatkanmu. Wa ma yadurruna wa ma yudilluna illa anfusahum, padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka juga tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab suci Al-Quran serta pengetahuan yang mendalam, al-hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkanmu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah limpah kurnia Allah kepadamu amat besar. Ayat ni menyatakan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu yang sangat agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang dimaksudkan itu ialah nubuwah. Nubuwah, pangkat kenabian, tinggi dan sangat agung pangkat ini. Jika tidak kerana anugerah yang begitu tinggi dan begitu besar, maka Nabi Muhammad tidak akan terpelihara. Mengapa? Kerana banyak ancaman, banyak cabaran, banyak ujian yang berada di hadapannya, dan ramai pula musuhnya. Nabi kita diuji dengan satu ujian, selamat dari satu ujian, masuk pada ujian yang lain, beberapa ujian di hadapannya. Satu percubaan telah dilakukan oleh sebelum ini yang disebutnya dalam sebab nuzul pada ayat berapa dulu? Ayat wakana dulu, khatimah. Ayat 103 dahulu. Menyatakan seorang yang bernama, seorang lelaki bernama Tu'mah ibni Ubairik, yang mencuri baju perang, kemudian disembunyikan, kemudian dia mengelirukan fakta, dia bawa keluarga dia daripada rumah untuk melindungi Tu'mah. Akhirnya bila semua orang kata laki-laki itu yang bernama Zaid itu yang mencuri, maka dibawa ke pengetahuan Nabi, maka Nabi pun bercita-cita untuk menghukumkan Zaid itu. Ini. Tetapi belum sampai waktunya, belum berjaya, kerana Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu turun ayat yang menyatakan sebenarnya bukannya Zaid yang melakukan pencurian itu, tetapi seorang yang bernama Tu'mah ibni Ubairik. Tentunya jika hakim-hakim biasa yang menjatuhkan hukuman yang seumpama ini, dia memang sudah terkeliru. Barang yang dicuri dijumpa pada sebuah rumah, bukannya rumah Tu'mah, sebuah rumah. Kemudian datang pula pembela yang sekarang ni kita kata peguam datang membela Tu'mah. Jadi dengan itu, hukuman bagi seorang hakim pastinya dihukum menurut apa yang diketahui, menurut apa yang didengar, yang dilihat. Tetapi Nabi SAW mempunyai pangkat yang lebih tinggi, pangkat nubuwah. Pangkat nubuwah Allah yang memeliharanya, maka dengan itu Nabi kita maksum daripada dosa, maksum daripada kesalahan. Berdosa apabila kita menjatuhkan hukum yang tidak sebenar. Hukum yang tidak sebenar akibat daripada fakta yang dikeliru, yang ditipu, yang dimusnahkan, yang didustakan. Dengan sebab itu, hukuman itu adalah hukuman yang salah. Nabi SAW jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan salah dalam kes ini. Ini ayat ni masih lagi berkaitan dengan Tu'mah ibni Ubairik. Satu. Yang kedua, setengah kitab ahli tafsir menyatakan ayat ini diturunkan kepada satu kumpulan Arab Banu Saqif. Banu Saqif ini datang satu rombongan berjumpa dengan Nabi SAW.
dan menyatakan kesediaan mereka untuk berbai'ah pada Nabi, yakni untuk masuk Islam, tapi dengan dua syarat. Pertama syaratnya, beri tempoh pada mereka untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Daftar boleh tahun ni. Tetapi untuk mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam ni minta tempoh setahun. Jadi nak masuk Islam dulu, kemudian nak semua berhala, puas-puas, nak makan nasi tengah hari, tak mau puasa lah, boleh nak puas-puas dulu. Setahun dia minta tempoh. Pertama. Yang keduanya, berhala-berhala yang ada pada mereka itu, biarlah orang-orangnya sendiri yang memusnahkan. Jangan Nabi bawa para sahabat pergi musnahkan berhala-berhala. Tak mau macam tu. Orang kami juga akan musnahkan. Beri kepada orang kami. Dua syarat. Nabi kata tiada pilihan, tiada syarat. Nak masuk Islam, masuk. Tak mau masuk pun tak apalah. Ikrah fiddin, balik. Jadi kita lihat begitu keras sikap yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syarat yang dibawa oleh Banu Saqif. Apakah sikap ini sebenarnya mungkin dipikir oleh setengah orang betul ataupun salah seperti mana yang diambil oleh Nabi? Mungkin bagi setengah orang dia kata kalau kita berlembut kita boleh untung. Tak apa, tunggulah setahun dia masuk Islam, untung kita. Dia nak musnahkan sendiri berhala-berhala dia. Lagi baik kita tak payah bawa kapak parang lagi pakai dia punya berhala. Mungkin ada orang berfikir begitu. Jika berfikir begitu maka satu kesalahan. Kesalahannya ialah orang yang telah mendaftar dirinya masuk Islam kemudian diizinkan pula untuk meneruskan penyembahan berhala. Satu kesalahan yang sangat besar. Jadi kalau begitu, jika tidaklah kerana nubuwah, kerana fadlullah, kerana nubuwah, nescaya Nabi juga turut tersilap dalam mengambil keputusan, sama ada dalam kes Banu Saqif ini ataupun dalam kes Tu'mah ibni Ubairid yang kita banyak berbicara tentangnya sepanjang beberapa ayat yang terdahulu. Ayat ini membicarakan perkara itu. Katanya, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh, dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad, lahammat ta'ifatum minhum, nescaya berhasil cita-cita segulungan daripada mereka, yakni kaum kafir musyrikin yang bertujuan nak menyesatkanmu. Mereka tidak ada lain, tujuan mereka ialah supaya kamu tidak berjalan menurut sunnatullah, kamu tidak berjalan menurut pedoman agama. Mereka mahu begitu. Tidak mengapalah jika kamu tidak masuk agama mereka pun tidak mengapa, tapi yang pentingnya kamu sesat. Tetapi apakah Allah akan mengizinkan kamu untuk turut menjadi sesat seperti mereka? Anugerah yang diberi Allah kepadamu itu yang melindungi kamu. Anugerah Allah iaitulah nubuwah. Di sini namanya maksum. Di sini namanya ismatul anbiya, ketepeliharaan para nabi. Akidah kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah wajib beriman bahawa nabi-nabi terpelihara daripada dosa. Setengah ulama menyatakan sama ada dosa besar ke, dosa kecil ke, terbuka ke, tersembunyi ke, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ismah? Sedangkan Nabi mempunyai nafsu, Nabi mempunyai kemanusiaan, sifatnya bashar, manusia. Dia anak kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, manusia, Nabi. Ismah ini jika kita boleh fahamkan, iaitulah kawalan yang ada pada Nabi itu sendiri yang tidak memungkinkannya melakukan satu dosa. Yang ada pada Nabi itu ialah nubuwah. Yang ada pada Nabi itu ialah ilmu yang sempurna dan makrifat yang sempurna. Ilmu dan makrifat ini yang mengawal seorang itu, yang mengawal Nabi. Makin lemah ilmu dan iman, makin besar peluang untuk terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Sebab ilmu dan makrifat yang lemah, kepercayaannya yang lemah. Kalau boleh kita boleh fahami, misalnya saya lebih suka buat pembandingan ini dengan doktor. Sebabnya doktor ini dia jaga kesihatan tubuh badan. Agama dia jaga kesihatan rohani. Lebih kuranglah dekat-dekat lah. Pengetahuan yang ada pada seorang doktor tentang bahayanya merokok, menjadikan dia tidak akan merokok. Sebab apa? Dia lebih tahu daripada orang lain tentang bahayanya kepada macam-macam lagi. Bahaya, banyak perkara. Tapi dia pun jumpa doktor tak rokok juga. Macam mana? Mereka pun juga merokok. Maknanya ilmu pengetahuan yang ada padanya itu tidak sampai ke satu tahap bahawa dia yakin bahawa
bahawa merosak berbahaya kepada kesihatan. Saya rasa macam tu. Jika berjumpa seorang ulama misalnya, dia juga melakukan dosa, ilmunya tidak boleh sampai kepada satu tahap yang meyakinkan dirinya. Dan memang kita pun jumpa ramai kalangan orang yang dipercayai mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi tahap kepercayaan kepada ilmunya sendiri rendah. Ini kita boleh dapati begitu ramai. Jadi ismah para nabi ini hendaklah kita fahami begini. Kita fahami bahawa ilmu, makrifat, nubuah yang ada padanya itu cukup untuk melindungi dirinya daripada segala dosa, sama ada kecil ataupun besar. Jadi itu yang disebutkan di sini. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk. Kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad, nescaya berhasillah cita-cita segolongan daripada mereka yang bertujuan nak menyesatkanmu. Nescaya berhasil. Tapi tak berhasil. Mengapa? Kerana fadlullah. Fadlullah itu ialah nubuwah, kenabian yang kita sebutkan. Kenabian ataupun ilmu, makrifat, katakanlah, dan barang ni, barang nubuwah ini dia boleh berkongsi pada orang lain, tapi tahapnya tidak sempurna. Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Tetapi dia punya ciri-ciri kenabian itu ada pada para ulama, ada pada sahabat-sahabat Nabi. Tapi dia tak boleh lengkap, tak boleh sempurna. Tak boleh sempurna. Jadi oleh kerana tidak sempurna, tahap ilmu dan makrifat itu menurut berbeza antara seorang dengan yang lain. Wa ma yudilluna illa anfusahum, padahal mereka tidak boleh menyesatkan melainkan diri mereka sendiri saja yang sesat. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak boleh memudaratkanmu sedikit pun wahai Muhammad. Ini pertolongan Allah kepada kamu. Pertolongan ini adalah khusus pada Nabi SAW juga, tapi tidak pada yang lain. Bagaimana Tuhan tolongnya? Apakah Nabi Muhammad bila nak buat tangannya, kakinya ditolak lain? Tidak begitu. Diberi kepadanya dia punya kekebalan, ilmu pengetahuan yang kita sebutkan itu. Wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itu bahagian yang pertama, nubuwah. Bahagian yang kedua pula, wa anzalallahu 'alaikal kitaba, dan Allah juga telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmata, dan ilmu pengetahuan yang mendalam. Quran satu, ilmu pengetahuan yang mendalam satu. Quran, ilmu pengetahuan dalamnya, dalam Al-Quran. Tetapi Al-Hikmah satu lagi pula ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan yang kedua ini, hikmah lain daripada ilmu pengetahuan yang dimaksudkan dengan Alkitab itu. Imam Syafi'i berpendapat Al-Hikmah yang dimaksudkan ialah hadis. Hadis sahih. Hadis. Alkitab Quran, Al-Hikmah hadis. Mengapa hikmah? Mengapa tidak disebut hadis terus? Mana dalam Quran ada menyebut hadis tapi tidak membawa arti Al-Hikmah. Ya, hadis maknanya bercakap, hadis maknanya bicara. Kerana hikmah di sini bukan setakat bicara, tetapi satu ilmu yang mendalam kefahamannya. Hadis yang disebut oleh Nabi SAW selalunya disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya ucapan yang pendek, ringkas, tetapi maknanya padat. Itu maknanya jawami'ul kalim. Ini yang diberi pada Nabi. Sebutan penurunan Alkitab dan pemberian Al-Hikmah kepada Nabi selepas daripada membicarakan bahawa Nabi maksum. Nabi maksum. Maknanya ilmu Nabi bukan hanya setakat dipelihara daripada melakukan maksiat kecil ataupun besar, tetapi lebih daripada itu. Al-Quran diberi kepadanya yang jauh lebih tinggi daripada nubuwah, diberi kepadanya Al-Quran dan diberi kepadanya Al-Hikmah. Jadi keistimewaan yang seumpama ini tidak memungkinkan sesiapa pun untuk menandingi Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan yang ketiga pula selain daripada Alkitab dan hikmah, Nabi mengajar. Allah mengajar. Wa 'allamaka, terus. Nabi ayat tidak menyatakan wa 'allamahu, mengajar kepadanya, kepada Nabi. Tidak, kepada engkau. Terus. Ilmu yang diperolehi oleh manusia ini, manusia
Ada ilmu yang datang terus, ada ilmu tidak terus. Ada ilmu setelah kita membuat penyelidikan. Ada ilmu yang kita faham setelah usia kita bertambah. Kita mengaji dulu waktu muda-muda dulu, sekarang baru faham. Sekarang ada yang di antara yang begitu. Sebab ilmu yang kita perolehi ada yang terus dan ada tidak terus. Nabi kita SAW terus daripada Allah. Allamaka, dia mengajar engkau. Engkau ni orang yang ana anta. Yang kedua, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarmu apa yang engkau dahulunya tidak mengetahui. Ininya istimewa. Istimewa ini. Jadi jika begitu keadaannya, kamu punya kitab, kamu punya hadis, kamu punya ilmu terus, mungkin orang kafir dengan mudah dia mengelirukan fakta, tiba-tiba hukuman berubah umpamanya. Ini tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin. Memang banyak usaha-usaha untuk mengelirukan Nabi Muhammad, tetapi tidak akan berjaya. Ini sekaligus menjawab tuduhan mustasyrikin, tuduhan orientalis bahawa Quran itu ciptaan Nabi Muhammad tersilap, Nabi Muhammad lupa, Nabi Muhammad tidak dapat menyampaikan kepada umatnya semua apa yang diberitahu, yang diwahyu Allah kepadanya. Sekaligus ayat ini menjawab tuduhan mereka terhadap Nabi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah fadlullah, anugerah Allah kepadamu sangat besar. Sangat besar. Jadi oleh kerana sangat besar, maka janganlah ada sesiapa yang meragu tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang kepimpinannya, tentang agamanya, tentang Islamnya. Ayat ini mengulangi fadlullah dua kali. Walaula fadlullahi wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Fadlu maknanya kelebihan. Saya sebut. Fadilah kelebihan. Fudala kelebihannya. Barang lebih. Barang lebih ni tidak masuk barang utama lah. Tidak masuk barang utama. Bagi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberi, kitab yang diberi, apa yang diberi kepada Nabi Muhammad bukan utama. Walaupun Nabi Muhammad itu tinggi, agung kedudukannya, bolehkah sama dengan Tuhan? Bolehkah sama dengan Allah? Sebab Allah beri benda besar. Tidak, yang diberinya itu sedikit saja. Namanya fadlu. Namanya fadlu maknanya benda lebih. Benda lebih. Benda yang tak cukup ribu, itu fadlu. Jadi kalau begitunya, Nabi Muhammad tinggi, tetapi walau setinggi mana sekalipun Nabi itu tidak boleh ditandai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula menjawab setengah fahaman yang meletakkan Nabi Muhammad ni sebagai orang yang Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua. Adakah begitu? Ada. Tuhan jadikan Nabi Muhammad itu supaya Tuhan itu dapat dikenali. Namanya kita sebut dah dahulu, hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, apa ni ceritanya macam itulah. Jadi oleh kerana itu, ayat ni menyatakan dua tiga perkara yang sangat penting dalam bidang akidah, iaitu ismat para nabi dan maqam nubuwah, maqam nabi yang tinggi. Sekalipun tinggi, masih lagi dia perkara yang lebihan Allah saja diberikan kepadanya, dan jauh sama sekali untuk ditandingi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, la khaira fi katsirin min najwahum, Allah Subhanahu wa taala.